الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Falah Taman Gemilang ke? Ya. Taman Seri Gemilang, Tapak. Patutlah saya tengok demo Gemilang belaka. Berseri-seri dan bergemilang belaka. Para imam, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dapat kita bersama-sama berada dalam surau ini. Saya datang dari kampung, tuan-tuan nunggu di tapak ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya perjumpaan kita pada malam ini. Karena kita ni berjumpa, berkumpul, bermuzakarah kerana membicarakan hal seseorang yang sangat mulia, seseorang yang paling istimewa di sisi Allah, manusia yang paling baik. Tak ada manusia yang lain yang lebih baik daripada orang yang kita nak peringati kelahirannya pada malam ini. Dia adalah guru yang terbaik. Dia adalah pendakwah yang terbaik. Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah pemimpin yang terbaik. Dia adalah khalifah yang terbaik. Dia adalah ahli penagihan yang terbaik. Sebut aja apa bidang kehidupan. Inilah dia orang yang terbaik. Tak ada siapa yang boleh mengatasi baginda. Sebut je nama orang-orang yang lain selain daripada baginda, tak boleh mengatasi kesempurnaan baginda, kebaikan baginda. Inilah dia orang yang kita nak sambut hari keputeraannya pada malam ini. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung, manusia istimewa, manusia yang paling canggih, manusia yang paling sempurna. Sebab dalam zanji dia sebut akmalan nas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas. Dia ada ke dalam macam zanji pun sini ni? Kan ada marhaba wanita, ada tak? Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas zazatin wa sifatin wa khuluqin saniyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesempurna-sempurna manusia. Sama ada zatnya, sama ada sifatnya, sama ada akhlaknya, adalah paling sempurna. Orang yang paling baik akhlaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah puji Rasulullah.
wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Ini Allah sendiri puji ni, ya, dalam Quran. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia, paling tinggi, yang paling baik. Inilah orang yang kita nak sambut keputraannya malam ini. Bukan kita nak nyambut hari jadinya. Kalau nak nyambut hari jadinya, kena siapkan satu kek besar. Atasnya bubur apa? Berapa Tuan Cik? Bubur lilin. Berapa lilin atasnya? 1437 batang. Lepas tu kita keliling lilin tu. Lilin ni. Mana ini kek ni, kita keliling kek tu. Lepas tu nyanyi ramai-ramai. 1, 2, 3. Apa nyanyi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nabi Muhammad. Happy birthday to you. Betul apa buat? Betul apa buat? Tiup lilin tu sampai padam. Mudah padam, kita tu tepuk tangan papa. Lepas tu boleh nari ke, joget ke, berumba lah, karaoke lah. Itu kalau nak nyambut hari jadi. Kita bukan menyambut hari jadi. Kita nak mengimbas kembali apa yang terkandung dalam ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu apa yang terkandung dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi, kena baca banyak Al-Quranul Karim. Dan kena kaji pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua ni jangan tinggal. Pertama Al-Quran, kedua hadis-hadis Nabi. Sebab Nabi dah pesan sebelum baginda wafat. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitaballahi wa sunnati, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Dua aja. Nabi tak ada meninggalkan banglo. Nabi tak ada meninggalkan tokak. Nabi tak ada meninggalkan mah. Nabi tak ada meninggalkan harta. Nabi tak ada meninggalkan apa? Tanah. Tapi ditinggalkan oleh Nabi. Dua saja. Ya, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh kepada kedua perkara ini, lan tadillu abadan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever, takkan sesat. Apa dia? Kitab Allah. Kitab Allah apa? Al-Quranul Karim. Sebab itu banyak baca Quran. Sebab itu wasunnati, dan sunnah aku, iaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut dua ni, pasti tidak akan sesat. Tak ada sesat. Tapi jangan lari daripada kedua-dua ini. Kalau lari belum tahu. Mungkin tak sesat, tapi kemungkinan besarnya kita akan sesat. Jadi ini yang kita nak kaji, ini yang apa jenis Islam yang dibawa oleh Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca banyak Al-Quran, kita akan jumpa banyak-banyak ayat boleh kita pandukan. Boleh kita jadikan panduan. Di antaranya apa kata Allah dalam Quran? Dalam surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah ni ya. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah lengkapkan, aku telah cukupkan nikmat aku bagi kamu. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan redalah aku bahawa Islam itu sebagai anutan bagi kamu, sebagai cara hidup bagi kamu. Allah redha kalau kita ikut Islam. Bermakna Allah tinggalkan kita satu cara hidup yang lengkap, yang sempurna, yang perfect. Faham ke dia mengerti perfect ni? Dia mengerti cakap orang putih ke dah? Putih. Banyak yang lebih pandai dari saya pun. Ini cikgu bahasa Inggeris tau. Islam is already perfect. Faham ke tak? Ya.
Bila dah perfect, why do you want to go for something else which are not necessarily perfect? Faham ke dah mana? Orang sana faham ke? Bila dah tahu benda yang perfect, benda yang sempurna, benda yang apa? Yang sempurna lah. Mengapa kita boleh cari cara hidup yang belum tahu sempurnanya? Belum tentu sempurnanya. Islam dah sempurna. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita kaji Islam, dia mengandungi semua aspek kehidupan. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung di dalam ajaran Islam. Yang paling kecil apa? Menguap. Ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Saya tanya sekali lagi, ada tak Islam mengajar kita macam mana nak menguap? Macam mana nak menguap? Ngangin je mulut je. Oh betul? Macam mana Islam mengajar kita menguap? Yang pertama, tutup mulut tu. Dengan kain boleh, dengan buku boleh, dengan sorban boleh, dengan kopiah boleh, dengan apa-apa boleh. Yang kedua, jampi deh. Ada jampi muak tau. Tak tahu kita main apa jampi muak ni, ya Allah. Tahu ke tak tahu? Kalau tak tahu nak diajar. Kalau tahu tak ada belajar. Tahu ke tak tahu? Kalau tahu tak payah ajar lah. Ini tanya, nak tanya sekali lagi. Tahu ke tak tahu? Tak tahu. Okey. Kalau tak tahu ikut. Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udahlah tu, itu jampinya. Ya Allah, demen. Itu jampi menguap lah tu, ya. Dapat dua pahala. Pertama, pahala menutup mulut. Kedua, membaca a'udzubillah. Kena baca betul-betul. Satu A, satu U, ya. Jangan a'udzubillah. A'u tu kucing. Bukan baca Quran tau. Ya. Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kucing. Kucingnya a'u. Dia tak a'u. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya apa? Aku minta lindung dengan Allah dari syaitan yang kena kejam. Muak pun ada. Bersin ada tak diajar dalam Islam? Ada ke tak ada? Buang kuku ada tak diajar dalam Islam? Ada tak diajar dalam Islam? Ada tak cara-cara nak dalam Islam? Tahu ke dalam apa benda ni? Ya, masuk dalam tu ada cara tak? Ada peraturan tak? Ada adab tak? Kalau dah itu pun ada, yang besar-besar tak ada kan? Pendidikan tak ada. Kemasyarakatan tak ada. Kekeluargaan tak ada. Kenduri kenara tak ada. Nikah kahwin tak ada. Ya. Lagi apa? Dakwah tak ada. Amar ma'ruf nahi munkar tak ada. Sokan tak ada. Hiburan tak ada. Dalam Islam tak ada hiburan kan? Ada tak hiburan dalam Islam? Semuanya ada dalam Islam. Apa je sebut. Ya. Kebudayaan ada dalam Islam? Ada. Ya. Mencari rezeki ada tak dalam Islam? Ada berlaku. Semua ada. Everything is there in Islam. Nothing is going to be left out. Tak ada satu yang tak ada dalam Islam. Semua ada. Keselamatan ada dalam Islam? Ada. Menjaga keselamatan itu wajib hukumnya. Begitulah lengkapnya Islam. Kompletnya Islam. Bila Islam itu sudah lengkap, Islam itu sudah komplit, tak ada ruang lagi nak memajukan lagi Islam. Kerana dia dah siap semua, lengkap semua. Faham ya? There is no more room for improvement. No more room for modification. No more room for alteration. No more room for addition. No more room for subtraction. Faham idah-idah lah. Kenapa tak ngaji seorang putih mereka? Ya. Tidak ada ruang nak dimajukan lagi. Kenapa? Islam sudah sempurna. Apa yang nak maju lagi? Dah sempurna. Macam matahari yang Allah jadikan itu. Boleh dimajukan lagi tak? Boleh dimajukan lagi tak? Boleh dikuatkan lagi cahayanya? Kalau kuat lagi cahaya macam terbakar semua orang. Kalau dikurangkan cahaya macam
Ada korang lagi percaya macam? Akan kesejukan manusia. Jadi dia ngam-ngam aja. Tahu ngam-ngam? Cahayanya tu ngam-ngam. Selok-elok aja untuk manusia. Kerana siapa yang membina matahari? Siapa yang mencipta matahari? Orang tak tahu siapa yang mencipta matahari. Siapa yang mencipta matahari? Allah. Mana ada campur tangan? Ada campur tangan manusia ke? Begitulah Islamnya sempurnanya. Macam matahari itu Allah cipta sempurna. Tak payah dipindah-pindah lagi. Ada orang tukang baik matahari ada? Ada ke matahari itu sakit perut? Ada ke matahari itu MC? Ada ke matahari itu ponteng? Bila cukup masa dia naik, cukup masa dia turun. Kerana Allah yang menciptanya. Allah itu adalah yang paling sempurna. Begitulah Nabi Muhammad dia bagi kita, dia ajar kita cara hidup yang sempurna. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara. Ini mesej yang pertama. Esok kalau tanya orang apa nama ceramah Haji Ibrahim besok, tanya dia orang, apa cakap? Bahawa Islam itu cara hidup yang sudah sempurna. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham bahawa Islam saja yang Allah terima. Tadi tu imam kita ni ada baca. Ada tak baca tadi? Tengah wirid tadi. Apa bacanya? Inna dina indallahil Islam. Ada tak baca tu imam? Ada. Sesungguhnya agama yang Allah redha hanyalah agama Islam. Yang lain Allah tak redha. Allah tak terima pun. Islam saja yang Allah redha. Jadi apa saja yang kita buat mesti ikut ajaran Islam. Makan ikut Islam, minum ikut Islam, kahwin ikut Islam, kenduri kenara ikut Islam, berpakaian ikut Islam, bekerja ikut Islam. Apa lagi? Bersokan ikut Islam, berhiburan ikut Islam, berhubung antara bangsa ikut Islam. Apa saja kena ikut Islam. Kerana lain daripada Islam Tuhan tak terima. Semayang, orang Islam semayang dah? Orang Islam semayang ke dah? Semayang. Orang Hindu semayang ke dah? Semayang. Tidak. Orang Hindu semayang dah? Orang Buddha semayang dah? Semayang. Orang Kristian semayang dah? Semayang, semua semayang. Tapi yang diterima Allah semayang ikut cara Islam. Lain daripada Islam, Tuhan tak terima. Lantaklah lebih banyak daripada kita lagi sembahyang ni. Tapi tak terima dari Tuhan. Orang Kristian tu sembahyang ke dah? Tuan-tuan dan puan-puan, orang Kristian tu sembahyang ke dah? Sembahyang. Di mana dia sembahyang? Di gereja. Nyanyi pula tahu lagunya. Ya Allah, tak tahu dia lagu orang Kristian sembahyang. Tahu ke tak tahu? Tak tahu nak kabur ni. Tak tahu. Dengar dia tu. Ini lagu yang tahu. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Itu lagu Kristian tu tahu. Kamu tidur ke? Kamu tidur ke? Brother John. Brother John tu apa? Padri John, bukan Abang John. Morning bell is ringing. Morning bell is ringing. Apa katanya? Dah minta tahu dia komputer langsung kan ni? Apa katanya? Loceng pagi berbunyi, loceng pagi berbunyi. Apa bunyinya? Ding dong dong, ding dong dong. Itu lagu Kristian tu tahu. Tapi Tuhan terima ke tak? Tak terima dia Tuhan. Yang terima Tuhan sembahyang cara kita tadi. Bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, baru diterima oleh Allah SWT. Begitu juga pakaian. Orang lain berpakaian tak? Boleh pakaian. Nampak lutut, nampak paha, nampak apa pun nampak. Nampak rambut kalau bagi orang perempuan. Tapi Tuhan terima ke tak? Yang Tuhan terima berpakaian cara menutup aurat, baru Tuhan terima. Begitu hiburan. Dalam Islam ada dah hiburan? Ada. Macam mana hiburan dalam Islam yang diterima Allah? Nasyid diterima oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pahala pun dapat, hiburan pun dapat. Terhibur tak? Kalau kita nyanyi lagu itu terhibur, kedah. Terhibur, tenang jiwa kita. Pahala pula tu dapat. Tapi kalau lain lagu yang kita nyanyi, that's the way I like it. Aha. Dapat pahala kan? Dapat pahala ke tuan-tuan dan puan-puan? Dosa dapat, hiburan dapatlah, dan dapat dosa pula tu. Ataupun Yahoo janggeli kahit, dapat pahala. Ini bunyinya melawak tapi kedah. Inilah dia ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah lengkap, yang sudah sempurna. Dan kita tak boleh buat cara lain daripada cara Islam. Tuhan reject, Tuhan tak terima. Baca Quran surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa mengamalkan satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Ikut Islam untung, ikut lain daripada Islam rugi. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, di akhirat esok ada dua tempat. Satu tempat untung, satu lagi tempat rugi. Orang yang cerodik nak untung ke nak rugi? Orang yang waras nak untung ke nak rugi? Siapa nak rugi angkat tangan? Dua tempat aja. Satu untung, satu rugi. Dia tak ada tempat pulang modal. Dalam dunia ni ada pulang modal. Modal RM10 dapat balik RM10. Pulang modal. Tapi di akhirat tak ada. Dia kalau tak ada untung, dia rugi. Jadi kita nak untung, ikut Islam. Tak nak ikut Islam, rugi. Kalau rugi masuk ke mana? Masuk neraka. Itu orang yang rugi. Wa fil akhirati minal khasirin, kata Allah. Jadi sudah dua mesej. Yang pertama, Nabi Muhammad mengajarkan bahawa Islam adalah cara hidup yang lengkap. Boleh terima tak? Islam ialah cara hidup yang sudah lengkap. Yang kedua, kalau kita beramal lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Faham ni? Berniaga tak ikut Islam, terima Tuhan tak? Berniaga pakai riba, terima di Tuhan tak? Tak terima. Modal niaga tu kita nipu orang berniaga, terima Tuhan tak? Tak terima. Kenuri kenara tak ikut Islam, terima tak? Nikah kahwin, buat kenuri nikah kahwin tak ikut Islam, terima keedah di Allah. Ada kugirat tengah nikah kahwin tu. Deng. Selamat pengantin baru. Ada tak orang buat kopi tu? One more time, ada ke tak ada? Terima Tuhan ke? Dapat pahala ke? Selamat pengantin baru, selamat bahagia. Selamat apa masuk neraka? Tak ada kau orang buat apa tu? Baru lagi musim cuti sekolah ni. Ada orang kahwin? Ada tak? Teng. Bukan salah berbunyi-bunyian tu, bukan salah nyanyi-nyanyi, tak apa. Tapi carilah lagu-lagu yang boleh mendidik jiwa. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Itu tauhid tu. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan dia pesuruh yang betul, pesuruh yang nyata dan sebagainya. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Ini kalau bingit, tahu ke bingit? Dengan lagu-lagu rocknya bingit, telinga. Sampai nak sembang pun tak boleh.
Kita pergi orang kahwin tu kong ya. That's the way I like it. Dia bingit telinga. Ya. Apa dapat? Dosa dapat, duit habis. 5,000 dia ngeluarkan duit menyewa kugiran. 5,000 lah dia mengeluarkan duit untuk membeli tiket neraka. Dia mau kahwin tu ada tak muzik? Deng. Kalau ada, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya. Ada tak upacara-upacara yang tidak mengikut Islam? Kalau ada, eloklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ajaran Islam. Faham ini? Dah 2 mesej. Yang pertama, Islam itu satu cara hidup yang lengkap. Yang kedua, Tuhan tak terima, Allah tak terima kalau kita melaksanakan cara hidup tak ikut Islam. Yang ketiga, faham mesej yang ketiga. Yang ketiga, kita kena amalkan Islam ini kesemuanya sekali. Everything we do must be in accordance with the teachings of Islam. Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Bidang apa? Bidang politik ikut cara Islam. Bidang masyarakat ikut cara Islam. Bidang dakwah ikut cara Islam. Bidang perniagaan ikut cara Islam. Bidang akhlak ikut akhlak Islam. Bidang pakaian ikut cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Karena Allah suruh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kesemuanya sekali. Everything you do must be in accordance with the teachings of Islam. Jangan ikut cara lain daripada Islam. Nak menjaga, jangan ada riba. Nak menjaga, jangan tipu timbang. Nak menjaga, jangan tipu sukatan. Nak menjaga, jangan tak semayang kerana menjaga. Nak menjaga, kerana jangan tak puasa Ramadan kerana nak menjaga. Ikut cara Islam. Apa saja kamu buat boleh dapat pahala dengan 5 syarat, tuan-tuan dan puan. Dengar elok. Apa saja kamu buat boleh jadi ibadah, dapat pahala kalau ada 5 syarat. Bukan masih sembahyang, puasa, zakat, haji aja. Apa saja nak buat, menjaga ke, bertani ke, berikan ke, berdakwah ke, pergi kerja jadi cikgu ke, kerja jadi ustaz ke, kerja jadi ustazah ke, kerja askar, kerja polis ke, apa saja. Yang dia buat boleh jadi ibadah, boleh dapat pahala kalau ada 5 syarat. Apa syarat? Yang pertama, niatnya mesti betul. Yang kedua, benda yang dia buat itu mesti sah di sisi syarak. Paling kurangnya harus. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Yang keempat, natijahnya itu disalurkan ke tempat yang betul. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah yang asas. Ini 5 syarat. Kalau ikut 5 syarat ni, maka dia dapat pahala. Buat apa pun, bertani dapat pahala, berikan dapat pahala, berniaga dapat pahala, jadi cikgu dapat pahala, jadi askar dapat pahala, jadi polis dapat pahala, jadi apa saja dia buat, jadi kelasi dapat pahala. 5 syarat ni mesti ada. Yang pertama, niat mesti betul. Dia menjaga apa niatnya? Nak menjalankan, nak meninggikan ekonomi orang Islam. Betul lah tu. Tak apalah tu. Yang tak betul apa? Dia menjaga nanti aku dapat untung, aku nak beli Lamborghini. Tahu ke Lamborghini? Aku nak tayang dekat orang flat ni. Lalu aja ikut flat ni, peng, udah belum menjaga lagi, udah tak betul. Belum menjaga lagi, udah niat tak betul. Yang kedua, dia menjaga apa? Benda yang dia menjaga tu mesti sah di sisi syarak. Menjaga beras, betul tak? Betul ke tak menjaga beras? Betul lah tu. Menjaga gula, betul tak? Betul lah tu. Menjaga tepung, betul tak tu? Betul. Menjaga ekor, betul? Betul? Menjaga loteri, betul? Tak betul lah ya. Jadi biar bidang ataupun bahan perniagaan itu biar dia sah di sisi syarak. Menjaga toto, betul tak? Menjaga toto, betul ke tak? Betul ke tak? Apa salahnya menjaga toto?
Tilam toto, salah kan? Ya Allah, demeh ni. Sah lah tu ya. Yang ketiga, pelaksanaannya mesti betul. Kalau dia jenis timbang, timbangnya betul. Jenis sukat, sukatannya mesti betul. Tidak ada unsur-unsur riba dalam perniagaan itu. Yang keempat, natijahnya mesti disalurkan ke tempat yang betul. Dapat menjaga untung. Dah untung apa buat? Belanja anak isteri. Baguslah tu. Untung lagi apa buat? Sedekah kepada masjid, kepada surau. Ya, ada lagi untung apa buat? Bagi pula kepada sekolah-sekolah agama. Sekarang di Malaysia ni banyak sekolah-sekolah tahfiz, sekolah agama memerlukan bantuan dari kita. Sedekah. Siapa tak tahu tempat untuk sedekah, bagi kat saya, insya-Allah sampai kepada mereka. InsyaAllah sampai. Sekolah tahfiz banyak berhubung dengan saya. Kemudian begitu juga pondok-pondok banyak berhubung dengan saya. Dia menyuruh saya mencari dana. Siapa yang ada duit lebih nak sedekah, bagi kepada saya, insyaAllah sampai. Tak masuk sini. Lantaklah 10,000 ke, 20,000 ke, 40,000 ke, 100,000 ke, tak ada apa. InsyaAllah sampai. Tapi kalau dah sampai 2.6 bilion, entahlah. Itu dah. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan meninggalkan ibadah asas. Jangan kerana menyaga tak semayang. Jangan kerana menyaga tak puasa Ramadan. Jangan kerana menyaga tak pergi haji walaupun dah cukup syarat. Dan sebagainya. Buat 5 perkara ni, ikut syarat 5 syarat tadi, dia jadi ibadah. Dapat pahala. Kerana kita ni memang Allah jadikan untuk beribadah kepadanya. Ya ke tak? Allah jadikan kita ni untuk beribadah kepadanya. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi hamba-hamba untuk beribadah kepada aku. Sebab itu kalau orang panggil kita hamba Allah, kita marah ke? Marah ke? Tu Imam panggil mikir hamba Allah, ada ke rasa nak nombok saya? Mikir ni hamba Allah lah. Ada? Dah dengan tangan tak? Nak nombok? Ada dah? Seronok kita dipanggil orang hamba Allah. Ya ke dah? Ada bantahan. Puan-puan saya panggil, anda ni hamba Allah lah. Marah ke dah? Geram dah dengan saya? Rasa nak nampak ke dah? Kerana kita memang Allah jadikan untuk menjadi hambanya. Tapi kalau saya kata anda ni hamba dunia, macam tuan? Marah ke tak? Marah dah, mengangguk dah. Marah. Atau saya kata, tuan, mikir ni hamba isteri, marah tak? Marah, nampak? Dia hanya setuju kalau kita panggil dia menjadi hamba Allah. Hamba lain daripada Allah, dia marah. Kerana memang Allah jadikan kita ni bukan jadi hamba yang lain, hanya menjadi hamba Allah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kena ikut cara Islam. Apa saja. Dan semua perkara kena ikut cara Islam. Ekonomi kena ikut ekonomi Islam, masyarakat kena ikut masyarakat Islam, pakaian kena ikut pakaian Islam. Lagi? Apa lagi? Pendidikan kena ikut pendidikan Islam. Sebablah Islam ada tak pendidikan? Kalau tak ikut, gagal kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sekarang ni sistem pendidikan gagal mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Berapa ramai anak-anak muda hari ni? Kerana tidak dididik cara Islam, semayang pun tak erti. Ada ke tak ada? Ada dah semayang pun tak erti lagi. Sudah umur 18, umur 20 semayang tak erti lagi. Kadang-kadang dah umur 60 tak erti lagi baca Quran. Ada ke tak ada? Kenapa? Tak ikut sistem pendidikan Islam. Sedangkan Allah suruh kita apa? Ikut Islam. Ini dia tuan-tuan. Mengapa hari ini kita gagal melaksanakan Islam keseluruhannya? Mengapa setengahnya buat cara Islam, setengah tak ikut Islam? Pasal apa sekarang berlaku? Mengapa? Kerana kita tak faham apa yang terkandung dalam ajaran Islam. Kita rasa dia dah semayang, dia dah puasa, dia dah naik haji, dia dah pergi umrah, dia rasa udah Islam berbenar dah dia tu. Ya.
Dia udah puasa, Ramadan puasa, semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal, berjemaah pula tu, tak tinggal jemaah. Ada je, dia rasa dah Islam benar tu. Dia pun duduk aja lah, ngangguk aja duduknya. Tahu ngangguk? Dia ngangguk seorang. Aku kalau mati esok syurga mana dah kau. Ya, Jannatul Firdaus ke, Jannatul Naim ke, Jannatul Ma'wa ke, Jannatul Adnin ke. Dia dah rasa menjadi ahli syurga benar-benar. Sedangkan dia yang sebenarnya sedang tertipu oleh syaitan. Kerana banyak lagi dalam Islam dia tidak laksanakan. Orang itu orang apa keluarnya? Orang perasan. Tahu ke perasan? Perasan tak tahu? SS tahu apa SS? Syok sendiri. Dia rasa dah menjadi ahli syurga benar. Sedangkan banyak lagi hal-hal Islam yang tak dapat yang belum lagi dilaksanakan. Dia rasa dah Islam benar-benar. Sedangkan banyak lagi yang tak dibuatnya dalam hidup dia. Kenapa? Kerana dia tak faham. Kerana dia tak sedar. Dia rasa dah buat semua tapi tak ada. Macamlah orang putih dengan gajah. Dia ada ke pernah dengar cerita orang putih dengan gajah ni? Ya Allah. Saya dah dua tu macamnya. Cerita orang putih dengan gajah. Dalam satu kampung ada 4 orang putih. Dalam satu kampung ada 4 orang putih. Orang putih ni sangat rajin semayang berjemaah. Setiap waktu ada je dia. Orang celik tak ada rajin. Orang celik kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Dia macam chip semua. Tahu apa chip semua? Kejap ada, kejap tak ada. Tapi orang putih ni setiap waktu ada. Orang celik tak ada. Terutama subuh tak ada. Pasal payah nak bangkit subuh. Sedangkan fadilat sembahyang subuh berjemaah tu apa? Apa fadilatnya? Seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Walaupun dia tak bangkit, dia macam sembahyang seluruh malam tu. Beribadah aja kerjanya. Nak ke tak nak? Sekali lagi, nak ke tak nak? Atas subuh esok di mana nak sembahyang? Di mana nak sembahyang subuh esok? Atau bangkit sembahyang ke dah menghulu aja tak sembahyang langsung. Lagi teruk ya. Orang putih setiap waktu ada aja dia sembahyang berjemaah. Pada satu hari orang putih tu sembahyang, lepas sembahyang mereka beronggok-onggok lah, orang putih sama orang putih, orang celik sama orang celik. Orang rajin mancing sama orang rajin mancing, geng bola sepak, geng bola sepak, berkumpul-kumpul. Ya. Dalam perkumpulan itulah mereka berbincang, mereka bercerita. Kata orang putih ni, 4 orang putih ni ya. Kata orang putih orang celik ni untung ya, nampak alam ni. Tahu dia keindahan alam. Nampak dia mana rupa matahari, mana rupa bulan. Kita ni gelap aja kata orang putih. Kata orang putih aku setuju cakap kamu tu. Malanglah kita ni putih. Apa tak nampak katanya. Apa pun tak nampak. Orang celik banyak benar dia nampak. Kemudian orang putih si pun mencela. Aku setuju dengan komen tu kata. Kita ni malang betul lah putih. Apa tak nampak. Tu sangat apa gajah pun kita tak pernah tengok. Kata dia gajah tu besar. Kata dia gajah tu hebat. Kata dia gajah tu terror. Kata dia gajah tu perkasa. Kita tak pernah tengok gajah kata. Kata orang putih 4 tu ya. Kita tak pernah tengok gajah. Mungkin kita ni putih bila nak tengok gajah. Kalau tak dapat tengok pun dapat megang pun jadilah. Kata orang putih dan perempuan. Entah macam mana tuan-tuan dan perempuan. Di suatu masa, tak lama lepas itu datang satu sarkas. Tahu ke sarkas? Satu sarkas main di kampung itu. Kampung mana entahlah. Main di satu di bandar Tapah ni. Ya. Main di bandar Tapah tu sekolah. Dekat Padang tu, dekat Taman Merdeka tu. Main di situ sarkasnya. Ya. Sarkas ni banyak bawa apa?
Banyak bawa binatang. Ada gajah, ada rimau, ada singa, ada unta, ada kuda, ada zirafah, ada burung merak dan sebagainya. Ada apa? Badak di bawahnya. Jadi orang putih tu boleh dengar ada sarkas, bawa gajah pula tu, mereka pun tergegah-gegah dan nak pergi nak pergi pegang gajah. Memang ada peluang pun, kerana dia ada promosi. Satu hari sebelum pertunjukan yang sebenarnya dia adakannya promosi. Semua boleh masuk dalam sarkas tu, boleh bergelemak dengan binatang-binatang yang jinak. Gajah jinak boleh bergelemak, dengan singa jangan bergelemak pun. Tokam je lah. Dengan rimau jangan bergelemak. Gajah boleh, kuda boleh, zirafah boleh, unta boleh. Datanglah orang putih tu. Tapi dia mendatangkan sekali, bukan sederap tau, bukan sekali. Seorang-seorang datang. Datang orang putih dia pun tanya, mana gajah, mana gajah, mana gajah? Aku nak megang gajah. Datang orang bawa dia kepada gajah. Dia faham kena cerita ni? Bawa dia kepada gajah. Dia pun pegang. Nah, pegang, kata orang tu. Dia pun pegang. Terpegangkan ekor gajah. Diurutnya ekor gajah tu, pangkai ujung-ujung, pangkai ujung-ujung, pangkai. Apa katanya? Apa katanya? Oh ini rupanya gajah ya. Orang celik ni nipu aku aja kata. Katanya gajah tu besar, katanya gajah tu hebat, katanya gajah tu perkasa, katanya gajah tu apa namanya? Handai apa gagah, apa perkasa, apa macam tali aja kata. Udah bagi dia gajah itu macam dia bukan nampak ni putih tau. Dia rasa macam tali dia gajah tu. Lepas itu datang pula yang nombor 2. Mana gajah, mana gajah, mana gajah? Kata orang pun bawa dia kepada gajah. Dia pun pegang. Rupanya terpegangkan kaki gajah. Dia pun urut kaki gajah tu, kata ke bawah, kata ke bawah, kata ke bawah, dia urutnya. Dia pun bercakap sendiri. Ui, orang celik ni nipu aku aja kata. Kata dia memang gajah tu handai, kata dia memang gajah tu besar, kata dia memang gajah tu perkasa, kata dia memang gajah tu gagah. Gagah apa? Macam tiang aja. Udah berapa akidah gajah yang dipegang oleh orang putih? 2. Satu gajah macam tali, seorang lagi kata gajah macam tiang. Datang yang ketiga pula. Dia pun tanya, mana gajah, mana gajah, mana gajah? Dia orang pun tunjuk kepada gajah. Pegang ini gajah kata. Dia pun pegang gajah tu. Terpegangkan perut gajah. Dia pun urut dia perut gajah tu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Itu je pun dia putih kan nampak. Oh ini rupanya gajah ya. Kata dia handai benar gajah tu, terror benar gajah tu besar, benar gajah tu besar apa? Macam dinding ni je kata. Udah gajah tu macam dinding jadi. Kemudian datang pula orang putih yang nombor 4. Dia pun nak tengok gajah juga. Mana gajah, mana gajah, mana gajah? Orang pun tunjuk pada gajah. Dia pegang gajah tu. Rupanya dia terpegangkan telinga gajah. Ya, diurutnya telinga gajah tu dalam, luar, kiri, kanan, diurut di telinga gajah tu. Gajah tu pun baik benar. Lepas tu diam je gajah. Apa kata dia? Ish, orang celik ni nipu aku. Kita nama gajah tu handai, terror, besar. Bila handai aja, macam kipas aja. Udah berapa akidah tentang gajah? 4. Seorang mengatakan gajah macam tali, seorang lagi mengatakan gajah macam tiang, seorang lagi mengatakan gajah macam dinding, seorang lagi mengatakan gajah macam kipas. Bila maghrib petang esoknya tu, datanglah mereka ke masjid, datanglah mereka ke surau flat Seri Gemilang. Semayanglah mereka. Bila semayang tu, lepas semayang mereka merongkok balik. Lalu orang putih tu bercakap, orang celik ni nipu kita aja ya. Kata dia gajah tu hebat, kata dia gajah tu besar, kata dia gajah tu canggih, gajah tu terror. Terror apa? Kata orang putih itu macam tali aja kata. Dengar dia orang putih, biar kamu pun seropek nak nipu aku je. Tak bilanya gajah tu macam tali. Gajah tu sebenarnya macam tiang, kata orang putih biar. Kata orang putih si Ain, kau main 2 orang ni nak nipu aku je. Kau ingat aku tak pergi ke? Pergi tau. Aku pun pergi sana tadi. Bila pula gajah tu macam tali, macam tiang. Gajah tu sebenarnya macam dinding. Itu kata orang putih 4,33 orang ni sama je nak nipu orang. Aku pun pergi tadi tau. Bila pula gajah tu macam dinding, macam tiang, macam tali. Gajah tu sebenarnya macam
macam kipas kata. Bukan kata A, macam tali, bukan kata B, macam tiang, bukan kata C, macam dinding, bukan kata D, macam kipas. Begitulah bertengkar-tengkar. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Tali, tiang, dinding, kipas. Akhirnya tongkat pun naik. Lepong. Orang ni muka, orang ni ngetuk, orang ni balun, orang ni. Ya, ada yang bengkak, ada yang patah gigi, ada yang bengkak dahi, ada yang darah hidung. Masing-masing mempertahankan konsep apa? Konsep gajah. Begitulah kita hari ini bergaduh sesama kita. Kerana masing-masing mempertahankan konsep Islam. Bila dia dah kata Islam tu, dia semayang. Yang lain tak kira semayang. Dia rasa dah Islam benar. Ya? Ataupun dia puasa. Oh, setiap kali puasa saja dia rasa dah Islam benar. Ataupun dia apa? Dia berdakwah aja, sana kemari berdakwah aja. Kadang-kadang dia lupa nak berdakwah isteri dan anak-anaknya. Ya? Ekonomi bagi orang lain. Dia rasa dia nak berdakwah dalam bidang ibadah aja. Ekonomi bagi orang lain. Sebab itu sekarang ni nak makan mi, siapa buatnya? Tang cong-cong buatnya. Nak makan kicap apa? Kicap cak ramai. Nak makan cili sos, siapa buatnya? Orang kampung Kop buatnya. Kampung Kop tu kan kampung Kop Bidor tu, kampung Kop di Setiawan. Kampung Kop tu orang apa? Itulah. Tahu siapa yang buat sekarang ni? Tahu tak tuan-tuan dan puan-puan, makanan yang dikatakan halal sekarang ni 85% diusahakan oleh orang bukan Islam. Orang Islam langsung tidak ada terlibat dalam industri mengeluarkan makanan-makanan yang halal dan suci. 15% saja yang terlibat. Kenapa? Kerana kita anggap itu tak ada kena-mengena dengan Islam. Ekonomi tak ada kena-mengena dengan Islam. Padahal Islam tu meliputi segala-galanya. Macam gajah tadi lah. Gajah tadi bukan ekor aja gajah. Yang dikatakan gajah ialah kombinasi. Tahu kata kombinasi? Himpunan antara ekor, himpunan antara kaki, himpunan antara perut, himpunan antara telinga, belalai, gading. Itu baru namanya gajah. Kalau kita buat satu benda dalam Islam, kita sebut kita dah Islam, betul ke tak dakwahan kita tu? Faham kena macam kat saya ni? Faham kan? Kita kata kita dah Islam, semayang aja, lepas semayang pakai seluar pendek. Wirid punya kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuat no wirid dia, kira dah lengkap Islam tu. Lepas tu hujung minggu ambil nombor ekor. Betul ke Islam tu? Ini yang berlaku hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Dia campur adukkan mereka antara yang hak dengan yang batil. Sedangkan Islam itu adalah kombinasi segala-galanya. Katakanlah Tok Imam kita ni, dia ambilnya pisau, dipotongnya ekor gajah. Ambilnya ekor gajah tu letak atas harga motor. Lepas tu dia bawa berjalan round tapah ni. Mula-mula Taman Gemilang, lepas tu pergi taman apa ni, jalan Kampung Highland tu. Lepas tu pergi taman ni, pergi ke Taparut, dia round. Apa bawa tu tuan ni kata? Teman bawa gajah katanya. Percaya ke orang? Percaya ke orang teman bawa gajah kata dia? Percaya ke? Dia bawa apa? Ekor gajah. Begitulah orang Islam. Dia amalkan Islam di sudut-sudut tertentu, lalu dia mengatakan dia Islam, udah seluruhnya. Udah cakap udah seluruhnya dia kata dia Islam. Siapa yang percaya? Tak ada siapa yang percaya, ya. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu yang ketiga. Kita kena amalkan Islam di semua bidang kehidupan, baru lengkap Islam kita. Akhirnya last kali, apa akan terjadi? Apa akan terjadi kalau kita gagal melaksanakan Islam dalam semua aspek kehidupan? Apa akan jadi? Hari ini itulah kita ini ikut Islam, ini tak ikut Islam. Semayang ikut Islam, pakaian tak ikut Islam. Ada tak orang keluar dari rumah ngelembung je rambutnya, ada kedah. Wanita ada tak orang itu? Bukan yang ini yang menolak mati nama saya, ini perempuan tak, orang lain. Ada tak? Keluar dari rumah ngelembung je rambutnya. Tak ada kan? Ada ke tak ada?
Ada tak betul? Ada, baru betul. Ya. Pakaian tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, pendidikan tak ikut Islam, hiburan tak ikut Islam, ya, sokan tak ikut Islam. Ada tak? Sekarang ni berlaku ke tak? Kalau ini yang kita laku, apa amaran dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, baca suratul Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan setengah kitab dan kamu kufur dengan setengah yang lain? Yang ini ikut, yang ini tak nak ikut, yang ini terima, yang ini tolak, yang ini kita amalkan, yang ini kita tinggalkan. Kamu tu kopi tu ke? Allah tanya kita. Kalau kopi tu, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum. Tidak ada balasan bagi mereka-mereka yang berbuat demikian. Kalau kamu kopi tu tak ada balasan yang lain. Illa, apa tu illa? Melainkan khizyun fil hayatid dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Hina dalam kehidupan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan kamu nanti di akhirat akan dikembalikan kepada azab yang amat pedih. Akan kembalikan kepada azab yang amat pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tak pernah alfa dengan apa saja yang kamu buat di dalam dunia ni. Apa saja kamu buat dalam dunia ni, Allah tak ada lalai, tak ada alfa. Ya. Tak ada lepas pandang. Apa saja kamu buat, semua Allah tahu. Ini dia, ya. Allah janjikan dua, tuan-tuan dan puan-puan. Allah janjikan dua. Di dunia ini Allah janjikan hidup yang hina. Di akhirat nanti Allah janjikan siksa. Yang mana enggak? Yang mana enggak? Di dunia ini hina, di akhirat kena siksa. Enggak yang mana? Dua-dua tak ada. Ya, tapi malam ni saya tak cerita tentang akhirat. Kerana tak boleh buktikan. Kena seksa di akhirat tak boleh nak dibuktikan. Ya. Tak dapat, kita korek kubur tak nampak dia kena pelubur. Ya. Orang yang dah balik pun tak pernah SMS kita pun ada. Siapa ada menerima SMS? Orang yang dah balik. Aku tengah teruk ni kena pelubur ada. Siapa ada menerima telefon? Orang yang dah balik. Siapa ada angkat tangan? Sana ada. Orang yang dah, tak ada ke orang yang dah balik ke akhirat? Ada telefon kita? Ya. Ini aku dah mati ni. Tengah teruk ni kena pelubur ada betul. Jadi tak dapat nak kita buktikan, tapi wajib kita beriman. Wajib kita percaya. Tak boleh nak ditolak. Cuma tak boleh dibuktikan. Tapi yang dalam dunia ni kita nampak ke dah. Dalam dunia ni mata kita nampak tak? Telinga dengar ke tak? Ada baca surat khabar tak? Ada dengar radio tak? Ada dengar televisyen tak? Orang Islam hina ke mulia sekarang ni, now. Orang Islam sedang hina ke sedang dimuliakan oleh Allah? Sedang hina. Orang Islam di Afghanistan hina ke mulia? Ya Allah tak tahu dia menjawabnya. Hina ke mulia? Hina. Sedang dibom, sedang ditembak, sedang ditekan. Ya, sedang dihalau dari rumah-rumah mereka. Siapa menghinanya? Orang Amerika. Ya, orang Amerika menghalau mereka dari bumi-bumi mereka sendiri. Sedang dihina, sedang berlaku sekarang. Dia tak ada macam sok kabur pun. Macam heran dia bunyi ya. Itu orang di Afghanistan. Di India? Di India orang Islam hina ke mulia? Hina. Masjid yang tertua di India. Namanya Masjid Babri. Ya, dirobohkan oleh orang-orang di India.
Orang yang bukan Islam je merobohkan. Sampai ranap apa tak ada tinggal. Di hadapan mata orang Islam sendiri. Dibawa dia kapak, dibawa dia tukul, pam depan mata orang Islam. Orang Islam tengok tak boleh buat apa. Kenapa tak boleh buat apa? Kerana mereka lengkap bersenjata. Dilindungi oleh tentera-tentera yang ada di situ. Jadi itu hina ke mulia tu? Hina ke mulia orang Islam tu? Hina. Lagi di mana? Di mana orang Islam yang tidak dihina? Di Burma. Apa yang berlaku terhadap orang Rohingya di Burma? Dibunuh oleh orang-orang Burma tu. Sekali bunuh bukan seorang, tuan-tuan dan puan. Sekali dibunuh dia berapa orang? 500 orang. Satu kampung habis anak tahu. Dibunuh oleh orang Burma tu. Orang Rohingya tu orang Islam. Dia asal dari Bangladesh. Dibunuh oleh orang Burma tu. Orang Islam tak boleh buat apa. Tengok aja lah. Lagi di mana? Di Kashmir. Penduduknya kami orang Islam ke orang bukan Islam? Di Kashmir. Dia tak pernah tengok Kashmir ke? Peminat Hindustan tak pernah tengok Kashmir. Sedang dihina ke tak? Sedang dihina orang Islam. Di mana-mana pun orang Islam sedang dihina. Lagi di mana? Di Filipina. Lagi di mana? Di Siam. Sedang menghadapi kehinaan. Lagi di mana? Tak ada tempat lagi. Di mana? Di China sedang dihina oleh orang China tu. Di Rusia sedang dihina oleh orang Rusia. Di Chechnya tu orang Islam sedang diburu, sedang dibunuh dan sebagainya. Saya tak cerita Palestin. Kalau cerita Palestin lagi menyayat hati kita. Saya tak cerita di Syria dan sebagainya. Itu kerana apa hina? Kerana Allah sengaja nak hinakan kita. Mengapa Allah nak hina kita? Kerana kita amalkan Islam di sudut-sudut tertentu saja. Tidak menyeluruh. Yang ini buat, yang ini tinggal. Lagipun kita nak amalkan Islam ini tidak menyeluruh. Semayang je. Berapa ramai yang semayang, berapa ramai tak semayang? Mana ramai? Orang semayang ke orang tengok wayang? Sekali lagi. Tak faham ni soalan saya. Mana ramai? Orang semayang ke orang tengok wayang? Mana ramai? Orang pakai purdah ke orang yang terdedah? Mana ramai? Orang yang berjihad di jalan Allah ke orang yang jahat? Mana ramai? Orang yang warak ke orang yang wakrak? Tak tahu dengan wakrak. Itulah yang berlaku hari ini. Sebab itu Allah sedang hina kita. Di tanah air kita hina ke mulia? Ini kita ni orang Islam duduk di tanah air kita ni. Hina ke mulia? Hina ke mulia? Hina. Kita aja rasa mulia. Sebenarnya kita ni hina. Pendidikan kita gagal melahirkan anak-anak yang soleh. Ya ke tak? Ramai ada anak-anak muda kita semayang pun tak kerti. Ramai ke tak? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba pejam-pejam mata. Kalau padam malam ni, kalau kita padam malam ini, boleh dah anak kita yang lelaki yang tua tu menjadi imam untuk menyembahyangkan jenazah kita? Agak-agak boleh ke dah? Kalau tak boleh, ngapa? Pasal kita tidak didik mereka dengan pendidikan Islam. Setengah tu semayang pun tak kerti lagi. Setengah tu baca Quran pun tak kerti lagi. Setengah tu tak faham Islam pun. Dia rasa dah Islam sekali-kali. Pasal itu kita ni sedang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang apa? Yang juaranya apa? Orang Islam di Malaysia ni. Yang juaranya apa? Yang juaranya merempit. Itu nombor satu. Orang Islam tu merempit. Tahu merempit? Naik motor. Tengok ni, orang naik motor. Wow. Kenapa kata tengok tu? Kenapa kata tengoknya? Udah tinggal satu roda. Hina kemulia ni tuan-tuan dan puan. Tengok saya dah cakap pinggang ni, dah geram. Hina kemulia. Hina ya. Hina. Pasal kita tidak amalkan Islam seluruhnya. Lagi apa? Johan belaka kita ni tahu. Johan merempit. Lagi? Johan lepak. Lagi? Johan buang anak.
Buang anak ni yang ramai sekali siapa? Orang Melayu ke orang Cina? Orang Melayu yang beragama Islam. Nyampak anak dari tingkat 4 ke bawah, letak anak di dalam bakul sampah dan sebagainya. Hina lah tu. Allah janjikan hina lah tu. Kerana pendidikan kita tak ikut sistem Islam. Sedangkan Islam ada tak pendidikan dalam Islam? Ada. Umur 7 tahun apa buat? Umur 7 tahun anak kita apa buat? Suruh semayang. Umur 10 tahun tak semayang apa buat? Tuan, piap. Otan. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'a sinin wa atribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, kata Nabi. Ya. Perintahkan anak-anak kamu dengan semayang setelah berumur 7 tahun. Dan pukul mereka yang meninggalkan semayang setelah berumur 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka dari tempat tidur setelah berumur 10 tahun. Jangan bagi lelaki perempuan tidur satu kelambu. Kerana dah umur 10 tahun tu mereka dah tahu. Tambah sekarang ni. Ya. Mereka belum 8 tahun dah tahu tentang seks. 8 tahun dah tahu tentang apa? Tentang perhubungan jantina antara lelaki dan perempuan. Jangan dibiarkan mereka tu tidur bersama setelah umur 10 tahun. Ini pendidikan dalam Islam. Berapa orang yang buatnya? Tak ramai orang yang buat. Sebab itu berlaku macam-macam perkara berlaku hari ini. Kenapa? Kerana kita tak ikut Islam kesemuanya sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak lepas daripada kehinaan, apa nak buat? Amalkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Inilah yang diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Islam jenis yang diajar oleh Nabi. Seluruhnya kita kena ikut Islam. Jangan yang ini buat, yang ini tinggal, yang ini ikut, yang ini tak nak ikut, yang ini kita berjuang, yang ini kita menentang. Tak boleh. Mesti semua sekali kena ikut Islam. Jadi macam mana nak mula? Nak mula dari mana? Bermula dari semayang. Nombor 1 kita semayang biar bagi lelaki semayang apa? Berjamaah. Apa hukum semayang berjamaah? Ya Allah, dia tak tahu hukum semayang berjamaah. Orang lelaki apa hukumnya? Wajib fardu kifayah. Kalau saja-saja tak nak berjamaah, semayang itu sesat. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitih la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Sekiranya kamu sengaja semayang di rumah kamu seorang-seorang, tak nak datang berjamaah, tak ada apa uzur saya ini, saja malas, bukan tak dengar orang azan, tapi malas nak datang, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Barang siapa meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu, kata Nabi. Ini Nabi Muhammad, nabohnya orang yang kita sambut keputeraannya malam ini. Percaya dah cakap Nabi? Udah Nabi ngabur itu kita tolak juga macam? Bukanlah umat Nabi namanya. Tak ada dia kasihkan Nabi namanya. Jadi bermula daripada semayang. Pastikan kita melakukan semayang secara berjamaah. Bagi orang lelaki. Perempuan tak apa? Bagi orang lelaki. Kerana hukumnya fardu kifayah. Itu bermula dari situ. Dia apa-apa pun dia bermula daripada semayang. Kalau yang ini beres, insya-Allah yang lain-lain tu kita akan selesaikan. Allah selesaikan. Karena semayang tu Allah janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Jadi kita utamakan semayang dalam hidup kita. Program utama mesti program semayang. Besok subuh mana nak semayang? Orang lelaki, subuh esok mana nak semayang? Di surau. Tak nak di surau? Boleh. Di mana? Masjid. Jangan seorang-seorang dalam bilik di rumah. Kalau seorang-seorang semayang apa gelarnya? One more time. Kalau seorang-seorang semayang apa gelarnya? Sesat. Apa gelarnya? Sekali lagi. One more time. Kalau seorang-seorang di rumah semayang apa gelarnya? Sekali lagi. Apa? Sesat. S-E-S-A-T. Sesat. Kalau tak tahu saya ajar sekali lagi. S-E-S-A-T. Sat. Sesat. Kalau tak faham lagi sajalah. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Minta maaf lah kasar bunyinya.
Penghujung itu kasar apa benar. Ya. Kalau tak ngapa panggil saya, nak salah tuan-tuan Haji. Dia datang ke rumah saya manggil saya. Ya. Jadi itulah dia penerangan yang serba tak sempurna dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau yang lain lupa tak apa. Tapi ingat bahawa Islam itu agama yang lengkap. Itu nombor satu. Nombor dua, kita kena amalkan Islam keseluruhannya. Semua sekali. Yang ketiga, apa? Kalau lain daripada Islam, Allah tak terima. Jadi kalau ini kita boleh ingat sampai bila-bila, maknanya majlis kita malam ini berjaya lah, menyedorkan kita. Jadikan Rasulullah itu sebagai ikon. Tahu betul ikon? Bukan ikon ni. Ikon. I-C-O-N. Apa artinya? Ikutan. Idola. Tahu idola? Idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan dia itu sebagai contoh dan suri teladan. Dengan itu barulah kita berjaya dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sekian dulu tuan-tuan dan puan. Salah silap itu kerana kelemahan saya. Ya, mana yang tak betul itu kerana saya tak ada ilmu. Bukan ada ilmu, buat action aja. Bukan ada ilmu pun, apa paham tak ada. Itulah kesalahan saya, kelemahan saya, kekurangan saya. Kalau ada betul, kalau ada baik, terimalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lah yang terpukul, yang terketit, yang terbeliung, yang terkapak, saya minta ampun, minta maaf ya. Bukan tujuan nak ngapak daripada kampung tadi dah. Ya. Begitu juga kalau ada yang tersmash. Tahu kata tersmash? Minta ampun, minta maaf lah ya. Cadangnya bukan nak nyemeh pun, cadangnya nak drop shot aja. Atas bola tanggung apa buat? Orang muda Ini orang muda ni. Bola tanggung apa buat? Bola tanggung apa buat? Smash lah. Itu pun bahan aja. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعملا بالصالحات. اللهم أحينا بحياة العلماء ومتنا بموت الشهداء وأحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Setelah berakhirnya ceramah pada Maulid Rasul ini yang disampaikan oleh Fadil Ustaz Ibrahim